Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kita akan melihat huraian daripada Maulana Dr. Muhammad Asri. Muhammad Asri Yusof, alhamdulillah dikurniakan doktor kehormat, ijazah kehormat daripada KUIPS, College Universiti Islam Perlis. Alhamdulillah. Jadi kita akan meneruskan lagi dengan hadis yang kedua, tapi sebelum kita mulakan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Waalaikumsalam bagi mengucapkan Assalamualaikum dalam komen. Gambar jelas ke tak, suara jelas ke tak? Kita akan mulakan dengan kita melihat dulu terjemahan daripada hadis yang kedua. Minggu lepas kita dah baca bahasa Arab dia, kita akan tengok terjemahan dulu. Tapi seperti biasalah, kita akan terus tengok kepada huraian dia supaya kita mengikuti cara ataupun metod ulama hadis dalam menghuraikan hadis. Alhamdulillah. Okay, ni hadisnya. Ni hadisnya kita di muka surat yang ke-43. Kita dah baca dia punya alhamdulillah gambar dan juga suara jelas insya-Allah. Kita dah baca dia punya matan dia ataupun teks bahasa Arab dia. Kita akan, ini kalau masih ingat lagi saya ada sebutkan, lihat atraf hadis kedua ni pada hadis nombor 3215. Saya ada sebutkan secara ringkas yang Al-Imam Al-Bukhari beza dengan imam-imam lain dalam menulis hadis, yang mana Imam Bukhari ni dia suka tuliskan hadis ni secara ringkas. Jadi yang kita gunakan sekarang ni, bila kita dah beli kitab Sahih Al-Bukhari sekarang ni, memang kebiasaannya hadis tu dah dituliskan penuh. Jadi sebenarnya para ulama yang tolong menuliskan untuk Al-Imam Al-Bukhari. Cuma mungkinlah kita boleh tanya soalan, adakah betul itu atraf hadis ataupun itu sebenarnya hadis lain? Tapi tak apa. Secara ringkas dia, atraf ni maksudnya apa? Hujung. Hujung hadis ni ada pada 3000, hadis yang ke-3215. Maksudnya kalau kita pergi ke nombor 3215, kita akan jumpa hadis yang sama, yang lebih panjang. Ataupun sebenarnya hadis tu yang sama sebab dah dituliskan oleh ulama lain, bukan Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Itu secara ringkas. Teruskan kepada kita punya pembacaan daripada huraian Dr. Muhammad Asri, insya-Allah. Maulana Asri. Abdullah bin Yusuf nombor 13 meriwayatkan kepada kami, katanya Malik meriwayatkan kepada kami, diambilnya daripada Hisham bin Urwah. Kita cuba baca dululah. Kalau ikutkan terus ada huraian dia kat sini. Kita cuba baca dulu dalam satu baris lagi, kemudian kita teruslah. Urwah Ibnu Zubair, beliau mengambilnya dari ayahnya iaitu Urwah. Hisham bin Urwah Ibnu Zubair ambil daripada ayah dia iaitu Urwah bin Az-Zubair, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahawa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai sini dulu, tak apa. Panjang huraian dia. Seperti biasa, huraian ataupun tradisi ulama hadis ni, dia tidak terus dia tengok kepada fiqh hadis ataupun kepada perkataan-perkataan hadis, tapi dia akan ceritakan tentang sanad ataupun orang yang meriwayatkan hadis tu dulu. Ni bagi siapa-siapa yang pertama kali mengikut kuliah hadis, dia kena diberitahulah perkara ni. Mungkin dalam kalangan kita ni ada yang dah biasa dengan Syekh ataupun Doktor Maulana Asri, kita dah biasa. Tapi kalau tak, saya terangkan secara ringkas kenapa kita kena tengok nama orang yang meriwayatkan hadis tu. Itulah tradisi ulama hadis. Itulah yang membezakan antara hadis dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ni diriwayatkan secara mutawatir. Ramai sangat orang yang meriwayatkan Al-Quran, tak perlu disebutkan lagi siapa yang menceritakan Quran tu kepada kita. Tapi kalau hadis, dia kena sebut nama-nama dia, sebab dia punya bilangan yang meriwayatkan hadis kebiasaannya tidaklah ramai sangat. Kita kena menilai adakah orang yang menceritakan hadis tu orang yang kredibiliti dia tu diterima ataupun ditolak. Jadi hadis ni dia ada diterima dan juga ditolak. Sebab tu kita tengok Abdullah bin Yusuf itu nombor 13. Kita tengok nombor 13. Biodata Abdullah bin Yusuf. Ini huraian yang atas ni adalah hadis hadis yang pertama. Kita pergi kepada huraian hadis yang kedua. Biodata Abdullah bin Yusuf. Beliau ialah Abdullah bin Yusuf Ad-Dimashqi At-Tinnisi Al-Misri. Ad-Dimashqi maksudnya Dimashq ataupun Damsyik. Melayu sebut Damsyik, pelik apa? Arab sebut Dimashq. Saya pun tak faham kenapa, datang dari mana kita sebut Damsyik kan? Orang putih sebut Damascus, orang Arab sebut Dimashq. Tiba-tiba kita jadi Damsyik. Saya tak tahu, bukan saya mengutuk ke apa, saya tak tahu. Ad-Dimashqi maksudnya dia asal orang Dimashq. Beliau sebenarnya berasal dari Dimashq di Syria. Kemudian berhijrah ke Mesir, sebab tu Al-Misri di belakangnya, dan menetap di Tinis, Mesir. Di Mesir tu ada tempat Tinis, At-Tinisi. Abdullah bin Yusuf merupakan salah seorang murid Imam Malik dan juga Laith bin Sa'ad.
Jadi Imam Malik dan juga Imam Laith ni di satu zaman. Di zaman Imam Malik itu ada imam besar juga yang lain, bukan Imam Malik seorang saja. Namanya Laith bin Sa'ad. Imam Malik yang terkenal lah, dia adalah pengasas ataupun sahib mazhab Maliki. Guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tokoh-tokoh besar seperti Az-Zuhli, Yahya bin Ma'in, Bukhari dan Muhammad bin Ishaq As-Saghani antara murid-murid beliau. Maksudnya Abdullah bin Yusuf ni dia ni guru lagi kepada tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang hadis. Contohnya macam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni orang yang belajar ilmu periwayat hadis, bukan ilmu hadis saja, ilmu periwayat hadis. Memang kenal sangat dengan nama-nama ni. Imam Bukhari sendiri, Muhammad bin Sa'ad ni semua adalah anak murid dia. Sebab tu Imam Bukhari dia memulakan hadisnya dengan kata Abdullah bin Yusuf cerita kepada kami. Maksudnya Imam Bukhari menuntut dengan Abdullah bin Yusuf, Imam Abdullah bin Yusuf rahimahumullah. Yahya bin Ma'in ni anak murid dia. Pernah berkata tiada lagi yang tinggal di atas muka bumi sekarang orang yang lebih fiqh dalam meriwayatkan Muwatta daripada Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Maksudnya Abdullah bin Yusuf ni salah seorang daripada periwayat Muwatta Imam Malik. Imam Malik ni dia ada tulis kitab namanya Al-Muwatta, yang mana di hadis kitab tu disampaikan kepada kita dengan periwayatan juga. Orang yang paling fiqh dalam meriwayatkan Muwatta tu pada zaman Yahya bin Ma'in rahimahumullah adalah Abdullah bin Yusuf. Imam Al-Bukhari meriwayatkan banyak hadis daripadanya di dalam Sahih Al-Bukhari. Maksudnya dalam Sahih Bukhari akan jumpa banyaklah yang disebutkan Abdullah bin Yusuf kata kepada kami, Abdullah bin Yusuf kata kepada kami, Abdullah bin Yusuf ajar kami. Maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan banyak daripada Abdullah bin Yusuf dalam Sahih Bukhari, dan beliau iaitu Al-Bukhari berkata Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi antara orang Syam yang paling teguh. Dia antara ulama Syam sebab Dimashq ni dikategorikan sebagai Syam lah. Syam ni saya sebut dah gitu, tapi saya sebut secara ringkas. Syam ni bukan nama tempat. Syam ni maksudnya arah utara. Bila sebut Syam ni bukan nama tempat, dia nama arah utara. Macam saya kata, di Malaysia ni ada orang yang cakap dengan logat utara, ada orang cakap dengan logat timur, ada orang cakap dengan logat selatan. Bukan nama tempat, selatan, timur tu semua, tu nama arah. Orang Malaysia fahamlah sebut utara, dia sebut utara kan. Malaysia faham, tapi kalau orang luar dia pelik mana nama negeri utara, tak ada sebut negeri utara, tak ada pun dalam peta. Syam ni maksudnya utara. Yang paling teguh. Al-Imam Al-Bukhari menerima riwayat Muwatta Imam Malik daripadanya. Maksudnya Muwatta Malik diriwayatkan dengan ramai orang yang meriwayatkan. Imam Bukhari menerima Muwatta ni dengan melalui Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf meninggal dunia pada tahun 218 Hijrah. Maksudnya dia di tahun yang 200 ke atas. Lihat Umdatul Qari, muka surat 36 Umdatul Qari, dan Tahdzibul Kamal jilid 16 muka surat 333 sampai 335, dan Khulasah Al-Khazraji. Ni dia punya dia punya kitab-kitab kalau kita nak merujuk dengan lebih mendalam. Okey. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami katanya. Jadi kalau ingat lagi kita kena sebut perkataan katanya. Maksudnya dia berkata selepas daripada ni adalah kata-kata dia. Selepas daripada ni, ini siapa yang kata? Ini perkataan ni. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami. Kami tu siapa? Kami tu Imam Bukhari. Lepas dia kata macam tu, Imam Bukhari kata katanya. Maksudnya selepas daripada katanya ni, ini kata-kata Abdullah bin Yusuf. Malik meriwayatkan kepada kami. Malik meriwayatkan kepada kami. Siapa yang kata Malik meriwayatkan kepada kami? Kami tu siapa? Itu adalah Abdullah bin Yusuf. Jadi kita dalam ilmu hadis ni sangat detail sampai macam tu sekali, sangat terperinci. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala. Abdullah bin Yusuf haddatsana, menceritakan kepada kami, memberitahu kami, mengajar kami. Qala akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf kata akhbarana Malik. Dia tak kata haddatsana Malik, kata akhbarana Malik. Malik memberitahu kami. Itu kalau kita terjemahkan. Tapi dalam terjemahan mudahnya kita sebut riwayat. Senang semua kan. Meriwayatkan kepada kami, katanya Malik rahimahullah meriwayatkan kepada kami. Jadi nombor 14 kita tengok apa kata Maulana Asri hafizahullah. Sebagai peringatan, penulis ingin mengulangi sekali lagi apa yang telah dikemukakan di permulaan perbincangan tentang hadis yang pertama dahulu, bahawa serangkai sanad yang anda akan temui di permulaan setiap hadis kitab musnad. Hadis kitab yang menyebutkan sanad dipanggil musnad. Kitab yang ada sebut sanad dipanggil musnad. Kitab yang tak ada sanad, dia pendek je macam tu, dia tak panggil musnad. Contoh macam Riyadhus Salihin, dia tak sebut sanad. Jadi dia tak panggil musnad. Tapi kitab yang sebutkan hadis dengan sanad-sanadnya dia panggil musnad. Kitab yang memuatkan sanad yang lengkap sebelum sesuatu hadisnya dikemukakan. Jadi akan disebutkan perkataan katanya ataupun qala.
Kalau kita baca dalam kitab Arab mungkin tak ada pun kata qala ni. Tapi Maulana Asri tuliskan terus supaya kita tak tersilap. Kadang-kadang orang yang belajar hadis pun dia tak tahu. Rupanya kena sebut qala setiap ni sebab dia tak belajar secara talaki guru lah. Guru tu akan sebut sebenarnya qala. Kalau dibaca je kita tak jumpa qala tu. Qala akhbarana Malik. Malik meriwayatkan kepada kami. Malik nombor 15. Malik ni siapa? Pergi nombor 15. Oh ni dia. Ini sebelum kita pergi kepada nombor 15 ni, siapa ni? Maulana Asri cerita tentang tradisi menyampaikan hadis. Sebelum mengungkapkan sesuatu rantaian sanad, satu perkataan pasti akan disebut oleh pembaca. Perkataan itu ialah wabihi. Ini dah sebutkan dalam hadis yang pertama itu. Wabihi itu saya dah sebutkan apa? Kata panjang dia tu kan? Wabis sanadil muttasili ataupun wabisanadihi al-muttasili ila apa-apa. Kalau kata kitab ni Sahih Bukhari, dengan sanadnya kepada Imam Bukhari. Sanadnya tu siapa? Sanad Maulana Asri lah. Sebab saya tak ada sanad kepada Imam Bukhari macam Maulana Asri. Jadi dengannya, maksudnya dengan sanadku. Kalau ni siapa ni kitab ni ditulis oleh Maulana Asri, jadi dengan sanad Maulana Asri yang kita dah baca sanad itu kan. Maulana Asri belajar daripada siapa sampailah kepada Imam Bukhari sendiri. Dia akan sebut ringkasnya wabihi je, wabihi. Dan dengannya, maksudnya dengan sanad, bukan cerita kosong, bukan cakap kosong tapi ada sanad. So, contohnya ialah sebelum membaca atau mengungkapkan sanad hadis kedua di atas, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anda semestinya menyebut dahulu perkataan wabihi itu. Apa maksud dan fungsi perkataan yang akan sentiasa diulang? Maksudnya kalau kita baca Quran Arab ni, kita akan sebut wabihi ataupun wabisanadihi ataupun wabisanadil muttasil. Apa maksud wabihi? Apa fungsi yang sebut wabihi ni? Penting sangat ke? Mengikut kaedah penyampaian hadis atau dalam istilahnya dipanggil ada'ul hadis. Ada' ni maksudnya dalam kita nak menyampaikan. Nak menyampaikan hadis, kita panggil ada'. Dalam kaedah ada' hadis, menyampaikan hadis, maksud perkataan bihi yang bermakna dengannya, dari segi bahasa maksud bihi itu dengannya, ialah wa bihadzal isnad, dengan sanad inilah, dengan isnad ataupun dengan sanad isnadnya ni. Sementara maksud sanadnya atau isnadnya ialah sanad guru perawi bagi sebuah hadis yang akan diungkapkan. Ini bermula daripada gurunya sampailah kepada imam hadis bagi sebuah kitab hadis. Maksudnya guru kepada guru kepada Maulana Asri sampailah kepada tuan kepada kitab. Siapa tuan kepada kitab? Imam Bukhari. Jadi maksudnya guru Maulana Asri sampailah kepada, sambung sanad dia tu, sambung dia punya periwayat ni menceritakan kepada sampailah kepada Imam Bukhari sendiri yang menceritakan kepada gurunya. Sampailah kepada imam hadis bagi sebuah kitab hadis tanpa menyebutkan semula mata rantai sanad yang telah disebutkan di permulaan kitab. Jadi awal-awal kitab kita dah sebut Imam Maulana Asri belajar daripada siapa. Tak payah sebut dah benda tu sebab kita sebut ringkas dia wabihi. Sebagai contohnya, penulis selaku perawi meriwayatkan hadis Abdullah bin Yusuf ini dengan menggunakan sanad guru penulis, sanadnya, tanpa menyenaraikan semua rantaian nama-nama perawi seramai 23 orang yang telah disebutkan sebelum ini. 23 orang. Nak sampai kepada Imam Bukhari 23 orang. Tujuan penyebutnya adalah untuk menjelaskan bahawa setiap hadis yang akan dibacakan bersambung riwayatnya. Supaya kita tak kata pula, dalam Sahih Bukhari ni putus sanad ni. Putus, siapa yang kata, siapa yang pernah jumpa Imam Bukhari? Jadi kita boleh cerita, siapa yang pernah jumpa Imam Bukhari ni? 23 orang. Dia punya mata rantai tu sampailah kepada yang ke-23 tu, dia pernah jumpa dengan Imam Bukhari. Macam tu. Kalau dibacakan senarai ke semua perawinya, saya akan sampai kepada Imam Bukhari. Kalau kita baca balik, akan jumpa kepada Imam Bukhari. Dan seterusnya silsilah rantaian sanad akan bersambung kepada Imam Bukhari sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi benda yang kita cerita ni bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Siapa orangnya? Kita tahu nama dia siapa. Kita tahu dia punya asal usul dia. Kita tahu dia punya latar belakang dia. Bukan kosong. Lihatlah Irsyadus Sari dan Kashful Bari. Ini semua kitab-kitab huraian Sahih Bukhari. Apa itu haddatsana, akhbarana dan amba'ana? Jadi tadi saya dah bacakan sedikit saja ada beza antara haddatsana dan juga akhbarana. Apa beza antara haddatsana, akhbarana dan amba'ana? 3. Maulana Asri bagi 3 kat sini. Sebenarnya banyak lagi tapi dia bagi ringkas dulu 3 dulu. Setiap sanad hadis yang terdapat disebut dalam kitab-kitab musnad. Musnad apa tadi? Musnad kitab hadis yang ada sebutkan sanad. Biasanya akan dimulakan dengan perkataan haddatsana, akhbarana atau amba'ana. Yang kalau diterjemahkan maksudnya ke dalam bahasa Melayu, tidaklah akan menampakkan perbezaan yang ketara. Sebab tu dalam terjemahan ni disebut semua meriwayatkan je, senang. Dari ketiga-tiganya, iaitu telah menceritakan kepada kami, telah memberitahu kepada kami dan seumpamanya. Dah cerita, dah bagi tahu. Macam itulah.
Namun begitu, ketiga-tiga perkataan tersebut mempunyai fungsi dan kaedah penggunaan yang tersendiri. Sebenarnya, ada kaedah dan juga ada fungsi. Perbezaan perkataan tu pun ada beza. Ni bagi orang yang dah pernah dengar ni, kena dengar balik lah. Siapa-siapa yang pertama kali belajar ni kena bagi tahu. Menurut ulama hadis, perkataan haddatsana digunakan oleh perawi untuk meriwayatkan hadis-hadis yang dibacakan sendiri oleh guru mereka di hadapan para pelajar. Okey, contoh macam sekarang ni, saya sendiri yang baca. Saya sebagai tenaga pengajar teratai hadis ni, saya sendiri yang membacakan hadis. Bila saya membacakan hadis, tuan-tuan dan juga perempuan yang dengar ni, untuk cerita kat orang lain, tuan-tuan akan kata apa? Haddatsana. Maksudnya apa? Guru membacakan kepada kami hadis tu, dia sendiri yang baca, dan kami ni ramai-ramai. Itu dia buat haddatsana. Okey. Akhbarana pula. Akhbarana pula digunakan oleh perawi apabila sebuah hadis dibaca oleh salah seorang pelajar di hadapan guru dan guru mereka memperakui bacaannya. Okey, kalau sekarang saya contohnya, saya sakit tekak kan ataupun bekahak ni, minta maaf. Saya minta lah dalam contoh ni, contoh jangan ada orang punya pula. Saya kata, boleh tak seorang tolong bacakan? Boleh tak seorang tolong bacakan? Jadi dia baca dan saya dengar. Bukan saya tak ada, saya dengar. Saya ada dalam online ni saya ada. Saya dengar je dia baca dan saya memperakui bacaan dia. Saya tak tegur, saya tak kata salah ke, saya kata baca balik. Tak, saya memperakui bacaan dia. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang mendengar bacaan daripada pelajar tadi, boleh cerita kepada orang lain yang saya akhbar kepada tuan-tuan. Saya memberitahu, dalam bahasa Arabnya akhbarana. Tak payah sebut nama tukang baca tu. Sebut nama saya, akhbarana. Tapi gunakan istilah akhbarana. Tu maksud akhbarana. Maksudnya orang lain baca. Tapi tok guru tu wujud. Ada di depan dia. Dengar dan juga dia memperakui bacaan dia tu. Tu dia. Dan amba'ana pula digunakan oleh perawi untuk meriwayatkan hadis-hadis yang diterima secara ijazah atau munawalah. Apa benda pula dah ijazah munawalah ni? Ijazah ni adalah izin. Dalam bahasa mudahnya izin. Kita sekarang ni guna istilah ijazah ni untuk dapat menerima segulung ijazah daripada universiti kan. Ijazah ni bahasa Arab maksudnya macam izin, memberi izin. Munawalah ni maksudnya menghulu sesuatu. Dia, saya besarkan sikit macam ni. Bila saya ada buku, contohlah ni satu kitab. Ni contoh ni kitab contoh kitab. Saya ada kitab ni saya punya. Saya tulis, saya sendiri yang karang semua kan. Saya dah check semua banyak kali dah kitab ni. Sekarang ni saya dah tua. Dah tak larat dah. Tapi ada anak murid saya ni rajin duduk dengan saya, belajar selama ni, belajar dengan saya. Tak kisah dah belajar kitab apa pun. Tu saya tengok bagus budak ni. Saya kata kat dia, "Anah, ambil buku ni. Ambil buku ni." Bila saya bagi buku tu kepada dia, dia panggil apa? Munawalah. Tu munawalah maksudnya hulu. Saya hulukan buku ni kepada dia. Ijazah maksudnya boleh mengajar. Tu maksud bila saya izinkan, dia panggil ijazah. Saya tak boleh mengajar. Boleh mengajar. Tu panggil ijazah. Jadi sebenarnya itu tradisi dalam hadis. Biasanya orang bagi buku ni takkan tak ijazahkan. Rugilah kalau bagi saja. Tapi memang ada kes sesetengah perawi dia cuma terima buku tu tanpa diijazahkan oleh guru dia. Sama ada diterima tu disebabkan tok guru dia dah tua, dah sakit, ataupun dia terima tu sebabkan dia tu ayah. Tok guru tu ayah dia. Ayah dia meninggal dan dia kitab dia ada dengan dia. Macam contohlah mudah, Imam Ahmad, anak Imam Ahmad tu adalah imam juga. Imam Ahmad, anak dia imam juga. Jadi dia boleh jumpa kitab Imam Ahmad tu kat rumah sebab dia anak dia. Jumpa. Contohlah tu contoh. Tak sebut, tak cerita Amba'ana ke tak, ni contoh saja. Jadi Amba'ana kalau perawi tu dia terima hadis tu secara ijazah dan munawalah, dia bagi macam tu. Tak kisahlah dalam bentuk buku ke kertas ke, hadis tu ada 10 ke, ada satu hadis ditulis dalam buku tu, satu je hadis. Satu keping kertas tu ada satu je hadis. Dia serah kepada saya, contoh saya ada satu hadis kedua tadi yang Abdullah bin Yusuf cerita tadi tu, contohnya. Hadis tu ada tertulis dalam kertas ni, saya pun bagi kepada tuan-tuan. Saya cakap, ni. Inilah hadis dia. Ni pemberian tu dia panggil apa? Munawalah, bagi. Lepas tu saya cakap, boleh sampaikan daripada saya. Maksudnya boleh cerita yang hadis ni dapat daripada saya. Jadi tuan-tuan bila mengajar balik hadis tu, tuan-tuan boleh sebut apa? Amba'ana. Amba'ana Zainal Abidin. Macam tu. Amba'ana Zainal Abidin. Boleh guna istilah amba'ana. Jadi sebenarnya ada beza di antara istilah haddathana, akhbarana dan juga amba'ana. Yang paling kuat adalah haddathana lah. Sebab haddathana tok guru sendiri yang baca. Akhbarana orang lain baca. Orang lain baca, tok guru dengar. Tapi kalau
Amba'na yang paling lemah lah, sebab dia Tok Guru tu tak baca pun hadis tu kepada kita. Kita baca daripada tulisan dia je, ataupun kita baca daripada buku dia. Mungkin tulisan orang lain, tapi kita baca daripada buku yang diserahkan ataupun kertas yang diserahkan oleh guru tu, dan dia izinkan. Kalau dia tak izinkan, dia panggil munawalah saja. Kalau dia izinkan, dia panggil ijazah. Jaranglah munawalah tanpa ijazah, tapi ada, bukan tak ada. Okay. Jika sebuah hadis hanya diriwayatkan kepada seorang pelajar sahaja, ni pun satu kes juga. Kalau sekarang ni saya mengajar dalam kalangan tuan-tuan perempuan ni, ada ramai, ada 10 orang, 20 orang, 30 orang. Dia dipanggil na lah, di belakangnya na. Tapi kalau saya sampaikan kepada seorang saja, duduk di rumah, saya duduk di rumah, ada pelajar datang ziarah saya di rumah. Datang ziarah, saya bagi contoh Maulana Asri lah, jangan bagi saya macam saya Tok Guru pula lah. Saya bukan Tok Guru. Contoh, ada dalam kalangan kita ni ziarah Maulana Asri. Ziarah Maulana Asri, cakap kepada Maulana Asri, Maulana Asri bacalah hadis 1, 2, 3 ni. Dia pun baca hadis. Haddathana Abdullah bin Wabisanadi al-muttasil ila Imam al-Bukhari qala haddathana Abdullah bin Yusuf. Dia pun baca hadis kedua ni kepada kita. Jadi Tok Guru bila baca kepada yang ziarah dia tadi, seorang tu yang datang ziarah Maulana Asri, kalau bagi kepada yang ziarah tu, contoh saya Zainal Abidin, ziarah Maulana Asri, dia bacakan hadis kedua ni kepada saya. Jadi bila saya nak mengajar balik, saya guna haddathani. Saya tukar belakang tu jadi ya, haddathani. Yang paling kuat tadi haddathana, sebab dia mengajar dalam majlis. Tapi kalau haddathani, mengajar saya seorang, dia jadi kurang sikit. Bukan dia tak bersambung sanad bersambung, cuma dia kurang sikit daripada mengajar dalam majlis ilmu betul ataupun dalam kelas yang sebenar. Haddathani itu saya dapat secara persendirian, seorang-seorang. Jadi kita tukar belakang dia jadi ya, haddathani. Kalau ada orang lain baca, saya seorang je dengar. Ada seorang je. Saya pergi ziarah Maulana Asri, contoh saya ziarah Maulana Asri, lepas tu ada anak dia tolong bacakan. Anak dia baca hadis tu. Jadi saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan dengan sebut akhbarani Maulana Asri. Ataupun saya seorang je dapat buku tu. Saya tak disaksikan oleh siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa tengok. Ataupun saya seorang je dah pergi ziarah, dia pun bagi. Ni ambil lah. Ni hadis kedua tertulis dalam kertas yang seselai ni. Ambil hadis ni. Saya pun cerita kepada tuan-tuan balik dengan perkataan amba'ani. Itulah beza antara haddathana, akhbarana dan amba'ana. Beza antara haddathana, akhbarana, haddathani, akhbarani dan amba'ani. Boleh faham? Kalau tak boleh faham, nanti play balik rakaman ni. Play balik rakaman ni. Okey, kita baca sambungkan lagi. Ketetapan sebegini tidak dipraktikkan oleh Imam Bukhari. Walaupun saya terangkan punya panjang lebar tadi, baca daripada huraian Maulana Asri tadi, panjang lebar kan. Tapi Imam Bukhari tak guna kaedah ni sangat. Dia tak guna sangat kaedah ni. Tak semestinya yang disebut oleh Imam Bukhari itu, kalau sebut haddathana, maksudnya Imam Bukhari dapat dalam kelas. Kalau disebut akhbarana, maksudnya dia dapat seorang-seorang. Tak. Tak semestinya kalau disebut haddathana, maksudnya dia dapat dalam kelas. Haddathani, maksudnya dapat seorang-seorang. Tak semestinya. Sebab Imam Bukhari tak praktik kaedah tu. Imam Tirmizi dan segolongan besar mutaqaddimin seperti Az-Zuhri, Malik, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Ini semua nama-nama ulama yang tak guna kaedah yang saya ajarkan tadi. Ataupun saya ulang Maulana Asri punya huraian tadi. Dia tak guna kaedah ni. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan sebahagian besar juga ulama mutaqaddimin. Maksud mutaqaddimin ni yang awal-awal. Di zaman-zaman awal. Zaman-zaman tabi'in. Tabi'in bila dapat daripada sahabat Nabi ataupun tabi'in dapat daripada tabi'in. Dia tak guna, belum masyhur pun lagi sebenarnya istilah-istilah haddathana untuk ramai-ramai, haddathani untuk seorang-seorang, belum masyhur lagi kaedah tu. Jadi imam-imam besar ni tak pakai kaedah tu. Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Kerana anda akan dapati penggunaan ketiga-tiganya tidaklah ditekankan sangat oleh mereka. Jadi kalau kita tengok balik sanad tadi, tengok balik sanad ni. Tak apa, tenang-tenang, jangan khawatir. Kat sini kan, akhbarana Malik an Hisham. Abdullah bin Yusuf kata akhbarana Malik an Hisham. Imam Malik kita tahu dia bukan orang yang gunakan sangat kaedah tu. Jadi kalau selepas dia guna akhbarana ke haddathana ke, kita tak payahlah ambil berat sangat. Seperti mana orang yang guna kaedah tu. Kita tak kata Malik tak guna akhbarana, dia tak guna haddathana, dia guna an kat sini. Sudah. An yang benda pula. Kita tak ambil berat sangat sebab Imam Malik tak tekankan sangat pun perbezaan antara akhbarana, haddathana dan juga amba'ana. Imam Bukhari sendiri, dia sebut haddathana Abdullah bin Yusuf. Dia kata Abdullah bin Yusuf haddathana. Imam Bukhari tak ambil berat sangat. Dia mengajar ni ramai ke seorang ke? Dia mengajar ni secara dia yang baca sendiri ke atau anak murid yang baca ke, dia tak ambil berat sangat. Jadi Abdullah bin Yusuf
Tak kisahlah macam mana dia cara mengajar pun, Abdullah bin Yusuf lah yang menceritakan hadis ni kepada Imam Bukhari. Sebab itulah dalam terjemahan ni Maulana Asri terus tulis Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami. Tak payah apa ni susah-susah. Sebut je meriwayatkan sebab sama je. Meriwayatkan juga sama je. Okey. Sama balik? Oh. Mereka tidak mengkhususkan penggunaannya mengikut kategori-kategori periwayatan yang tersebut tadi. Jadi kategori-kategori itu sebenarnya digunakan. Guna oleh ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama terkemudian. Tapi ulama-ulama awal, zaman tabi'in, tabi'in belum lagi gunakan kaedah tu. Bagi Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya, ketiga-tiga perkataan itu mempunyai pengertian dan maksud yang sama sahaja. Memanglah kita kadang-kadang saya cakap ni, saya tak sebut pun Maulana Asri ngajar ke, orang lain baca Maulana Asri dengar ke, saya tak sebut pun, saya ngajak sebut je, dapat dari Maulana Asri ke senang macam tu. Contoh saya lah, jangan, saya bukan tok guru. Okey. Berbeza dengan Imam Muslim. Jadi kita tengok ulama-ulama lain yang mutaakhirin guna Imam Muslim, Ibnu Jurayj, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, An-Nasa'i menganggap ini satu ketetapan yang tidak boleh diabaikan. Jadi kalau kita tengok hadis daripada Imam Muslim ataupun hadis daripada Ibnu Jurayj, hadis daripada Imam Syafi'i, hadis daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadis daripada Al-Auza'i, hadis daripada Al-Imam An-Nasa'i, hadis daripada semua imam ni, jadi kita jangan abaikanlah. Dia guna dengan penting, dia bezakan di antara haddatsana, akhbarana, anba'ana. Menurut Imam Muslim dan orang-orang yang sependapat dengannya, kaedah tersebut adalah sistematik dan praktikal dalam menggambarkan saluran-saluran penyampaian dan penerimaan hadis. Jadi Imam Muslim kata kalau bezakan istilah tu, dia ada kesan kepada status ataupun kedudukan hadis tu, martabat hadis tu. Kesalahan dalam etika periwayatan hadis akan berlaku jika ia diabaikan. Lihat Ikmalul Mu'lim, Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatil Fikar, Qafu Athar fi Safati Ulumil Athar, dan Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim, Nasrul Bari dan lain-lain kitab-kitab yang kita boleh rujuk dalam perbezaan ulama tentang perbezaan tiga-tiga istilah tadi. Mana yang lebih baik antara tiga cara penyampaian hadis itu? Tadi saya dah sebut ringkasan haddatsana paling tinggi kan. Berhubung dengan tiga cara periwayatan tersebut, timbul persoalan tentang mutu periwayatan sebuah hadis yang manakah lebih tinggi kualitinya. Sama ada hadis yang dibacakan oleh guru ataupun pelajarnya yang diijazahkan sahaja kepada murid. Boleh dikatakan tiada khilaf di kalangan ulama hadis tentang cara ketiga adalah cara yang paling rendah. Jadi ulama tak khilaf, amba'ana tu yang paling bawah. Itu tak ada khilaf. Boleh kata tak ada khilaf lah. Amba'ana yang paling bawah. Sebab dia tak mengajar pun sebenarnya dia bagi buku ataupun dia bagi kertas, lepas tu dia kata bolehlah mengajar. Diijazahkan, maksudnya diizinkan. Boleh. Jadi tak ada khilaf dalam kalangan ulama hadis kata amba'ana paling rendah. Dalam menentukan kualiti hadis yang diriwayatkan dengan lafaz haddatsana dan akhbarana, ulama telah terbahagi kepada dua golongan. Tapi dalam perbezaan haddatsana dengan akhbarana memang ada pendapat yang berbeza. Segolongan daripada mereka mengatakan kualiti riwayat yang lebih baik adalah yang dibaca atau diungkapkan sendiri oleh guru di hadapan murid. Macam saya baca sekarang ni, ada ulama yang kata ini yang paling bagus, guru yang baca. Orang yang dengar je. Qira'atul syekh ala tilmidh. Kerana kebarangkalian berlakunya kesilapan pada bacaan seorang guru adalah jauh lebih tipis berbanding dengan bacaan pelajarnya. Jadi kalau saya baca, tak payah nak betulkan baris, sekejap betulkan baris, sekejap makhraj tak betul, sekejap apa benda tak ada, nama salah lah. Saya kadang sebut nama kitab salah sebab dia tulis Rumi. Saya jenuh sikit nak kena bayangkan kitab apa benda Arab dia kan. Tapi macam itulah contohnya. Kalau Maulana Asri sendiri baca kan senang. Kalau dibaca, sebab dia tahu kitabnya apa, dia dah rujuk dalam tulisan Arab dia tu, huruf Arab dia tu, jadi dia boleh baca terus senang. Selain itu, pembacaan hadis daripada mulut guru sendiri diharapkan lebih berkat. Jadi ada dua faktor. Faktor pertama, sebab apa dia lagi bagus? Sebab guru lagi kurang kesilapan berbanding dengan anak murid. Yang kedua, lagi berkat lah sebab guru kan dia lebih banyak ilmunya. Jadi kalau guru sendiri baca, lebih berkat. Beliau yang lebih dahulu menerima dan memahami hadis berkenaan. Oleh itu, keutamaan dalam penyampaian dan pembacaan hadis harus diberikan kepada guru. Di samping itu, kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW terbit daripada ucapan bagi dia sendiri. Jadi kalau kita kata Nabi sendiri yang mengajar hadis itu, Nabi sendiri yang bacakan hadis itu, Nabi sendiri yang sebutkan hadis itu, maka wajarlah sekali periwayatan hadis berlaku dengan cara guru membaca, pelajar pula mendengar. Jadi wajarnya macam itulah kita amalkan. Jadi kita sebutkan balik apa yang Nabi sebutkan kepada anak murid kita. Anak murid kita sebutkan balik apa yang Nabi sebutkan kepada anak murid dia. Macam tu.
Pendapat tersebut bagaimanapun dinafikan oleh golongan lain yang berpendapat bahawa pembacaan hadis lebih baik dilakukan oleh para pelajar di hadapan guru, qiraatul tilmiz ala syekh. Tapi ada ulama juga, dia kata tak, yang lagi bagus adalah pelajar baca. Ini kerana semasa seorang pelajar membacakan sebuah hadis, gurunya akan memberikan perhatian yang sepenuhnya demi memastikan ketetapan bacaan tersebut dan akan menegur serta membetulkan bacaannya sebaik saja berlakunya sebarang kesilapan. Jadi yang kedua ni lagi bagus, sebab kata ulama-ulama yang sependapat dengan pendapat kedua ni, dia kata kalau anak murid yang baca, guru boleh dengar anak murid dia tu baca dan dia akan betulkan kalau salah. Kalau ada salah makhraj ke salah baris, dia akan betulkan. Jadi guru lebih memberi perhatian kepada apa yang disebutkan, didengar. Tugas sedemikian tidak akan mampu dilaksanakan oleh pelajar sebaik dan sempurna gurunya. Maksudnya siapa yang paling bagus untuk membetulkan orang? Guru lah. Guru yang betulkan orang. Takkan anak murid betul kan? Macam saya sekarang baca, tuan-tuan perempuan semua ada buku juga. Jadi mungkin tuan-tuan perempuan ada rasa salah ni sebutan. Tapi bila nak tegur tu tak apalah, tegur je lah, biarlah ustaz salah, tak apalah, bukan salah besar. Tapi kalau guru tak, dia boleh tegur je terus. Tegur je. Jadi pendapat ulama kedua kata, bagus lagi anak murid baca supaya guru dia betulkan terus. Dan gurunya memang akan betulkan terus. Tugas, apatah lagi jika para pelajar dikuasai perasaan tidak tergamak ataupun teragak-agak untuk menegur bacaan gurunya. Kadang-kadang kita nak tegur, takut. Sebenarnya memang ada riwayat bacaan macam tu. Kita pun takut nak tegur Tok Guru kan. Tok Guru baca, kata, baris ni macam salah. Dalam kitab kita baris di atas, Tok Guru baca baris bawah. Lepas tu kita pun tegur. Salah tadi baca baris bawah. Tu Tok Guru kata apa? Sebenarnya ada dua riwayat. Kita pun Allah tak tahu tadi. Jadi kita pun segan ataupun teragak-agak nak tegur. Sebab takut-takut ada riwayat lain. Selain itu, konsentrasi para pelajar tidak akan terlencung keluar daripada majlis ilmu tersebut atau disembunyi rasa mengantuk sepanjang pembacaan. Macam sekarang saya baca, mungkin dalam kalangan kita ada mengantuk tidur apa. Tiba-tiba dia cerita haddatsana Zainal Abidin. Tak boleh. Mengantuk sebenarnya tidur. Tapi kalau guru yang dengar, anak murid yang baca, anak murid tu nak tidur macam mana? Guru tu duduk perhati dia baca kan. Macam tu. Ataupun dilakukan oleh teman-teman seperguruan. Maksudnya bukannya dia baca, tapi kawan dia baca. Jadi dia pun tunggu je kan. Kalau aku kena baca lepas ni, aku salah. Ataupun kalau kawan aku salah ni, aku kena betulkan ni. Jadi dia akan bagi perhatian, konsentrasi yang lebih. Tumpuan setiap orang daripada mereka akan difokuskan sepenuhnya kepada bacaan rakan mereka untuk mengesan sebarang kesilapan. Jadi masing-masing akan beri tumpuan sebab dia kata, murid baca mungkin silap. Jadi bila murid baca, semua orang duk tunggu je kat mana silapnya, dia akan tanda tu kalau gurunya tegur. Macam tu. Mereka harus bersiap sedia jika ditanya atau diberi komentar oleh guru tentang bacaan rakan mereka. Jadi kalau tengah-tengah baca tu, guru dia tanya, sebab apa dia baca baris atas tadi? Kita pun ternanti-nanti kan. Jadi kita tak akan tidur ataupun tak akan lalai ataupun leka buat benda lain. Dalam keadaan guru yang membaca hadis, para pelajar berkemungkinan tidak menyedari atau tidak dapat mengesan sebarang kesilapan dalam bacaannya. Sebaliknya, mereka tentu akan menganggap apa sahaja yang dibacakan oleh guru mereka adalah betul dan sempurna semuanya. Jadi kan, kalau guru baca semua betul, tak semestinya juga, boleh tersasut. Manusia ni memang akan salah, memang akan silap. Jangan kata tunggu orang biasa, jangan kata orang biasa, tu guru pun boleh salah. Walau bagaimanapun, jika hujah kedua-dua belah pihak dipertimbangkan, masing-masing daripadanya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Jadi kalau kita tengok kedua-dua pendapat tadi, dua-dua pun ada kelebihan, dua-dua pun ada kekurangan. Umpama bacaan yang dilakukan oleh pelajar juga akan ada kekurangannya jika guru mereka sudah tidak mampu untuk memberikan perhatian atau mendengarnya dengan baik, sama ada kerana sudah berusia lanjut. Kadang-kadang guru pun dia tak larat sangat. Dia tak larat nak baca, dia suruhlah anak murid dia baca. Kalau dia tak larat nak baca, kita anggarkan dia juga tak larat nak tegur semua. Dia juga tak larat nak dengar semua. Bila anak murid tu salah, ataupun bila anak murid dia tu salah bagi dia, salah tu kecil, dia pun tak larat nak tegur, setiap kali tegur kan. Jadi dia dah berusia lanjut, mempunyai masalah pendengaran ataupun menghadapi keuzuran yang lain. Jadi ini pun ada hujah juga. Maka dengan tiadanya teguran daripada tuan guru, para pelajar pula akan menganggap bacaan mereka dan ataupun bacaan teman-teman mereka ni adalah betul. Lalu kemudiannya memperturunkan pula bacaan yang salah tadi itu kepada pelajar-pelajar dia pula. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim terdapat banyak sekali penggunaan haddatsana. Jadi sebab itulah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dua kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, banyak digunakan istilah haddatsana, menunjukkan betapa tingginya kualiti yang dipilih hadis-hadis daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Dia tak main ambil je mana-mana hadis, dia ambil hadis yang haddatsana. Maksudnya yang guru baca. Tidak kurang juga penggunaan akhbarana, tapi taklah kata akhbarana tak ada, banyak juga.
dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan An-Nasa'i dan sebagainya, terdapat banyak sekali penggunaan akhbarana. Tapi kalau kita pergi kepada kitab sunan, selain daripada Bukhari dan juga Muslim ni, akan jumpa banyak istilah akhbarana. Sementara dalam kitab-kitab seperti Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shaybah, contohnya Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shaybah, terdapat banyak sekali penggunaan amba'ana. Jadi kita akan dapati memang banyaklah hadis-hadis yang tidak menepati kriteria pilihan Imam Bukhari dan juga Muslim di dalam musannaf-musannaf. Tengoklah kita kalau nak rujuk dalam bab ni, lihatlah Ikmalul Mu'lim, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, Al-Muqidhah fi Ilmi Mustalahil Hadith, Nuzhatun Nazar, Qafwu Al-Athar fi Safwati Ulumil Athar, Nasrul Bari. Ini semua kitab-kitab yang kita boleh rujuk kalau kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang perbezaan istilah dalam akhbarana, dalam meriwayatkan akhbarana ke haddatsana semua ni. Okey, kita teruskan kepada sanad. Balik kepada sanad tadi. Malik tadi siapa? Malik itu ialah Malik bin Anas. Malik bin Anas. Beliau ialah Imam Malik. Jadi Malik bin Anas ni nama penuh bagi Imam Malik. Guru kepada Imam Syafi'i, tuan ataupun sahib kepada mazhab yang terkenal iaitu mazhab Maliki. Nama penuh Imam Malik dan silsilah keturunannya ialah Malik bin Anas bin Malik. Maksudnya Anas bapa dia tu bin Malik juga. Bin Abi Amir bin Amr Al-Asbahi Al-Madani. Dia keturunan Madinah. Beliau dikenali sebagai Imam Daril Hijrah ataupun dalam bahasa Melayu Imam Darul Hijrah. Bahasa Arab Imam Daril Hijrah. Dia adalah Imam Madinah. Imam ni imam besar ataupun ulama besar di Madinah. Darul Hijrah ni Madinah. Alim Al-Madinah, terkenal juga dengan istilah Alim Al-Madinah. Ini kerana para imam hadis yang lain telah mengembara ke serata pelosok dunia untuk menimba ilmu, tapi Imam Malik tidak pernah melangkah keluar dari kota Madinah, Darul Hijrah. Madinah ni Darul Hijrah lah, negara hijrah. Negara yang dihijrahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi daripada Mekah, duduk di Madinah. Imam Malik tak pernah keluar. Nak bandingkan dengan imam lain keluar, tapi Imam Malik tak pernah keluar. Imam Syafi'i, anak murid daripada Imam Malik, dia keluar. Dia pergi ke Iraq, dia pergi ke Mesir, kan? Dia keluar. Tapi Imam Malik tak pernah keluar. Dia duduk di Madinah sahaja. Belajar di Madinah sahaja. Sebab tu dah digelar Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Dia tak pernah keluar. Memandangkan kota Madinah adalah pusat ilmu hadis. Dalam Madinah dah cukup dah. Dah ada tabi'in besar untuk meriwayatkan kepada Imam Malik apa itu hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga amalan yang masih diamalkan oleh penduduk Madinah, ulama-ulama besar Madinah di Masjid Nabawi sendiri. Duduk depan tempat tinggal Nabi, rumah Nabi sendiri. Jadi tak payah pergi jauh-jauh untuk dapatkan hadis Nabi. Nabi ni orang situ. Macam itulah. Imam Malik mempunyai 900 orang guru. 900 orang guru maksudnya dia dapat hadis daripada 900 orang. Itu tara tak keluar. Bayangkan, tak keluar daripada Madinah pun dah dapat 900 orang menceritakan hadis kepada dia. 300 daripada mereka terdiri daripada kalangan tabi'in, 600 lagi dari kalangan tabi'at-tabi'in. Sebab bukan semua tabi'in Imam Malik sempat jumpa. Ada yang dia tak sempat jumpa, dia jumpa dengan orang yang pernah jumpa dengan tabi'in tersebut. Beliau merupakan salah seorang daripada imam ahli sunnah yang paling terkemuka selain Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan juga Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, terkenalnya 4 orang ni, dia salah seorang daripada 4 tu lah. Beliau merupakan seorang guru hadis yang sangat cermat dan teliti sehingga kan sebelum memulakan kuliahnya, beliau akan mengemaskan penampilannya dengan mengenakan pakaian paling cantik. Macam setengah-setengah kita ni tak ada masalah. Bukan kata salah, tapi setengah-setengah dalam kalangan kita ni tak kisah. Tak butang sampai atas tak apa. Baju tak gosok pun tak apa. Yang penting ilmu. Jadi setengah orang tak kisah apa penampilan. Tapi Imam Malik tak. Imam Malik ni dia sangat cermat dalam menjaga hadis dia tu. Dia jaga dia punya pakaian dia pakai pakaian yang cantik, dia memakai wangi-wangian yang harum. Macam kalau saya sekarang online pun bukan orang boleh bau pun, tapi Imam Malik dia akan pakai wangi-wangian bila nak mengajar hadis. Dan sebaik memulakan pengajian hadis, beliau tidak akan menggerakkan badannya demi muliakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak adalah sekejap duduk, sekejap diri, sekejap bangun, sekejap betul menyending, tak. Dia akan duduknya macam tu. Tu Imam Malik. Pada suatu ketika wajah beliau berubah menjadi merah sebanyak beberapa kali sewaktu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka jadi merah. Sebaik sahaja beliau menamatkan kuliahnya, murid-murid yang kehairanan bertanya, sebab apa wajah ni jadi merah tadi? Rupanya dia digigit kalajengking. Jadi memang di padang pasir ni banyak kalajengking. Di Masjid Nabi ni bukan ada kapet pun, zaman dulu tak ada kapet. Dia bawah dia tu pasir je.
Dia duduk tu rupanya ada kalajengking gigit, tapi dia tak beranjak, dia tak bergerak sebab dia tengah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila buka bajunya dia dapati beberapa liang gigitan kalajengking di bahagian belakang badannya. Tak gerak, tak bergerak, tahan, muka merah. Tahan. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat cermat dalam menyampaikan hadis. Beliau juga dilaporkan tidak pernah menunggang kenderaan dan memakai alas kaki seperti selipar, kasut dan sebagainya ketika berjalan di bumi Madinah. Zaman dulu ni tak adalah macam kereta ni, kereta semua ni. Tak ada jalan tu kotor, apa ni, taklah kotor macam kita ni dengan kereta lalu kat mana kita tak tahu kan. Kerana menghormati Nabi SAW yang bersemadi dalam perutnya. Jadi dianggap ini diriwayatkan, dilaporkan yang Imam Malik tak pakai slipper bila duduk di Madinah ni. Sebab apa? Bila nak berjalan di Madinah, sebab dia kata tanah Madinah ni menyimpan jasad Nabi SAW, dia takkan pijak tanah tu dengan slipper ataupun kasut. Pernah suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid menjemput beliau untuk mengadakan kelas pengajian di Istana Khalifah. Dia jemput Imam Malik untuk mengajarkan pengajian di Istana Khalifah. Namun pelawaan Khalifah ditolak oleh beliau dengan alasan al-ilmu yu'ta. Ilmu tu didatangi atau dicari. Jadi Khalifah kata meh mengajar di istana. Mengajar di istana. Khalifah siapa? Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang bagus juga. Khalifah yang rajin menimba ilmu kan. Tapi Imam Malik tak pergi. Dia mengajar di Masjid Nabawi. Mengajar di Masjid Nabawi, dia kata ilmu tu didatangi. Bukan ilmu tu mendatangi. Bukan tok guru cari anak murid. Tapi anak murid cari tok guru. Macam itulah. Akhirnya sang khalifah mengalah dan bersetuju mengikuti kuliahnya yang diadakan di masjid. Nak datang masjid, datang. Nak dengar, datang masjid. Bukannya aku kena pergi ingat kau. Macam tu. Lebih kurang lah. Dia tak cakap kurang ajar macam tu. Saya cakap bunyi macam kurang ajar. Bukan kata ada orang kurang ajar ke tak. Namun khalifah yang masih belum biasa dengan adab majlis pengajian Imam Malik tidak duduk dengan cara yang beradab. Dalam majlis ni kita boleh duduk sending kan, bersandar, baring. Tapi Imam Malik dia jagalah benda-benda ni, dia sangat-sangat jaga. Dia tak bagi siapa-siapa ataupun dia tak suka, tak senang kalau ada orang yang duduk dengan cara tidak beradab. Sebab dia sangat-sangat jaga. Dia kata ini adalah kata-kata Nabi SAW. Bukannya main-main kan. Bukan orang siapa-siapa. Nabi ni bukan seperti kawan-kawan kita. Bukan. Macam tu. Jadi sebaliknya duduk bertelekan semasa majlis pengajian berjalan. Duduk bertelekan ni duduk sandar, duduk bersending. Maka Imam Malik terus menegurnya dengan berkata, Ya Amirul Mukminin. Bukanlah dia cakap kurang ajar, dia tegur lah. Dia cakap, Wahai Amirul Mukminin, min ijlali Rasulillah ijlalul ilmi. Wahai Amirul Mukminin, termasuk dalam erti menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ilmu hadis. Jadi kita sekarang ni mengajar hadis, orang tidak menghormati pengajian ilmu hadis, macam tidak menghormati Rasulullah lah. Sebab kita bukan mengajar ilmu lain, kita mengajarkan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya khalifah membetulkan cara duduknya dengan lebih bersopan. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Maksudnya belum 100 Hijrah pun lagi. Dia dah lahir dah 93 Hijrah dan wafat pada tahun 179 Hijrah pada usia 86 tahun. 86 tahun Hijri. Boleh rujuk kalau kita nak tengok dengan lebih mendalam siapa Imam Al-Bukhari, Imam Malik bin Anas, Umdatul Qari, Tahdzibul Kamal, Taqribut Tahdzib dan Al-A'lam ataupun Syiarul A'lam. Al-A'lam. Okey, kita tengok balik. Kita dah banyak ni kita pergi. Tadi tu muka surat 47. Imam Malik meriwayatkan kepada kami siapa tadi? Abdullah bin Yusuf. Diambilnya daripada. Tadi kita tambah perkataan diambilnya daripada. Sebab dalam bahasa Arab sebut daripada je terus. Daripada Hisham. Imam Malik daripada Hisham. Siapa yang mengambil daripada Hisham? Imam Malik. Ambil daripada Hisham. Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Jadi Hisham nombor 16. Siapakah Hisham? Disebut Hisham ni kan? Siapa Hisham? Hisham nombor 16. Tengok buku surat 47. 47. Biodata Hisham bin Urwah Ibn Zubair. Biodata Hisham bin Urwah Ibn Zubair. Beliau ialah Hisham Ibn Urwah Ibn Zubair.
Ibn al-Awwam al-Qurashi al-Asadi al-Madani. Siapa Zubair ibn al-Awwam? Terkenal panglima daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang yang kuat dalam peperangan. Az-Zubair ibn al-Awwam di zaman Rasulullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nama Urwah, anak kepada Urwah nama Hisham. Jadi Hisham itulah yang ceritakan kepada Imam Malik bin Anas di Al-Asadi Al-Madani. Kunyahnya ialah Abul Munzir ataupun Abu Abdullah. Abu ni maksudnya ayah Munzir ataupun ayah kepada Abdullah. Nama anak dia nama Munzir ataupun Abdullah. Pelik pula, ada dua anak ke? Mungkin ada lebih pada dua pun. Dia guna mana-mana pun. Hisham adalah cucu kepada sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair ibn al-Awwam. Ibunya, ibu kepada siapa ni? Kepada siapa? Kepada Urwah. Ialah Asma bin Abu Bakar. Ini berarti Hisham adalah cicit Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksudnya isteri kepada Az-Zubair ibn al-Awwam ialah Asma binti Abi Bakar. Jadi dia keturunan Zubair, sahabat besar, sahabat Nabi yang agung, dan juga Asma binti Abu Bakar, cicit kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia selepas daripada Nabi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Hisham terbilang sebagai salah seorang sigharut tabi'in. Dia tabi'in tapi dia muda. Dia muda. Walaupun dia sempat jumpa dengan sahabat, tapi dia jumpa masih dia kecil. Tak sempat nak belajar banyak. Jumpa sahabat-sahabat Nabi masih dia kecil. Antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat dilihat oleh Hisham adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar ni sahabat kecil, jadi sempat dia jumpa dengan Ibnu Umar. Jabir bin Abdullah, Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, ni semua sahabat kecil-kecil. Jadi sempat dia jumpa. Ibnu Umar bahkan sempat mendoakan untuknya sambil menyapu kepalanya. Jadi Ibnu Umar ni bukan sekat sempat jumpa dengan Hisham, dia sempat doakan Hisham. Sempat sapu kepala kan doa. Walau bagaimanapun Hisham tidak ada meriwayatkan apa-apa daripada sahabat, tak pernah. Selain meriwayatkan daripada ayahnya sendiri, iaitu Urwah. Urwah anak kepada Zubair. Jadi tadi tu dia punya nya tu kena jelas. Urwah tu ayah dia. Urwah dan isterinya Fatimah bintul Munzir. Hisham juga meriwayatkan daripada bapa saudaranya Abdullah bin Az-Zubair. Ni siapa? Fatimah ni isteri siapa? Isteri Urwah. Nya tu dia kena jelas. Hisham meriwayatkan daripada bapa saudara Hisham lah. Abdullah bin Zubair. Bapa dia Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, bapa saudara dia. Hisham juga ada riwayat daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Urwah bin Zubair. Abdullah bin Urwah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Urwah bin Zubair? Siapa kalau dia Hisham bin Urwah. Jadi Abdullah bin Urwah saudara dia lah, abang dia. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Yazid bin Ruman, Abdul Rahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Abu Zubair Muhammad bin Muslim Al-Maki, Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, dan lain-lain. Imam Syu'bah, Malik, Sufyan Al-Thawri, Israel bin Yunus, Ismail bin Ulayyah, Ayyub As-Sikhtiyani, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Daud bin Nusair, At-Ta'i, Abdullah bin Mubarak, Waqi' ibn Al-Jarrah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, antara orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Ni semua anak-anak murid dia lah. Imam Malik anak murid kepada Hisham. Al-Ijli berkata Hisham thiqah. Muhammad bin Sa'ad kata beliau thiqah, teguh, banyak meriwayatkan hadis dan juga hujjah. Thiqah, hujjah. Abu Hatim berkata beliau thiqah dan imam dalam hadis. Ibnu Hibban berkata beliau hafiz, kemas, wara', fadil, mempunyai kelebihan kerana ilmunya dipanggil fadil. Al-Zahabi berkata beliau imam thiqah dan Syekhul Islam. Syekhul Islam ni gelaran bagi yang banyak bidang, dia bukan satu bidang saja, dia panggil Syekhul Islam. Al-Zahabi juga berkata Hisham imam hafiz hujjah. Walaupun tokoh-tokoh ulama rijal dikemukakan tadi mentakdilkan Hisham dengan lafaz ta'dil yang tinggi-tinggi. Ini lafaz ta'dil maksudnya lafaz pemujian, memuji dengan ataupun menjadikan orang tu berkredibiliti, adil. Perawi yang sahih dipanggil adil. Adil dan juga dhabit jadi thiqah. Adil campur dhabit, jawapannya thiqah. Jadi boleh jadi adil tak dhabit, jadi dhabit tak adil, boleh jadi. Jadi kalau adil dan dhabit dia thiqah. Semua lafaz ni semua lafaz-lafaz adil yang tinggi-tinggi ni. Tetapi ada juga dalam kalangan mereka orang-orang yang mentajrihkan dia. Ada juga orang yang mengkritik dia. Ada yang mengkritik kredibiliti dia dalam hadis. Antara tokoh yang mentajrihkan dia ialah Imam Malik sendiri. Ya'qub bin Syaibah dan Abul Hasan
bin Al-Qattan. Tajrih mereka terhadapnya hanya berkait dengan riwayat-riwayatnya setelah tua. Jadi kena tahu kita ni tidak ada orang yang sempurna kecuali Nabi SAW. Imam Bukhari, walaupun dia punya kitab ni, Sahih Bukhari ni, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, dia tidak sempurna macam Quran. Kita kena sedar Nabi SAW satu-satunya manusia maksum. Tapi orang yang meriwayatkan daripada Nabi, dia bukan Nabi. Dia boleh jadi ada kesalahan juga. Imam Malik mengkritik Urwah, Hisham bin Urwah ketika dia dah tua. Bukannya dia kritik, dia tak terima langsung. Dia kata riwayat-riwayat dia dah tua tu je kita kritik. Setelah beliau berpindah ke Iraq, maksudnya kalau kita tengok dia ni punya riwayat, dia adalah riwayat kepada anak-anak murid yang Iraq, kita tahu ni riwayat dia dah tua lah sebab dia pindah ke Iraq tu tua. Itu cara dia, itu kaedah dia. Pada ketika itu dikatakan ingatan beliau telah banyak terjejas dan bercelaru. Beliau pula selalu melakukan tadlis dalam meriwayatkan hadis-hadis dari ayahnya. Tadlis ni maksudnya dia tak sebut nama ayah dia. Sebab banyak sangat sebut. Kadang-kadang tak payah sebut lah. Bukan dia kadang-kadang tu, bukan dia nak sembunyikan ayah dia ke. Dia nak sembunyi. Tapi kadang-kadang dia tak sebut sebab dah banyak dah sebut. Orang dah tahu dah. Ni dapat daripada ayah dia Urwah. Jadi tak sebut nama Urwah. Tapi boleh jadi sebab-sebab lain juga. Sebab itulah tadlis ni adalah salah satu daripada cara ataupun salah satu daripada penjatuh kedudukan hadis. Boleh jadi. Daripada hadis yang diterima kepada hadis yang ditolak. Orang-orang yang menerima baik riwayat-riwayatnya sama ada di Madinah atau di Iraq mengatakan apa yang berlaku kepada ingatannya tidaklah terlalu teruk. Jadi orang yang terima pula, orang yang kata dia adil bagus tadi tu kan. Fiqah, imam, hujjah semua ni. Yang terima semuanya, tak bezakan di antara yang di Iraq, yang di tua ataupun waktu dia muda. Semua kata masa dia dah tua pun ingatan dia taklah terjejas teruk. Bukanlah dia jadi nyanyuk teruk. Tak. Beliau tidaklah sampai ke peringkat nyanyuk pun. Ingatannya terjejas sedikit selepas tu. Tapi tidaklah sampai bercelaru ataupun nyanyuk. Soal tadlis pula, bukan masalah besar sebablah dia bukan selalu buat. Hanya sekali-sekala sahaja dia lakukan. Jadi, secara ringkasnya, majoriti ulama' menerima dia ataupun mengatakan dia imam yang paling tinggilah, istilah-istilah yang tinggilah yang digunakan untuk memuji dia. Tapi ada juga ulama' yang berkritik dia. Tapi kritikan dia cuma waktu dia dah tua ataupun riwayat-riwayat Iraq dia. Hisham dilahirkan pada tahun 61 Hijrah, meninggal pada tahun 145 Hijrah. Ini kalau kita nak tengok dia punya lebih mendalam lagi siapa yang mengkritik, siapa yang memuji dia ni dalam Umdatul Qari, Taqribut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Siyar A'lamin Nubala, Kitab Al-Thiqat, Tabaqat Ibnu Sa'ad, Mizanul I'tidal, Tazkiratul Huffaz, Hadiyus Sari, Kashful Bari. Ini semua kitab-kitab yang kita boleh rujuk kalau kita nak tahu lebih mendalam tentang Hisham. Dan juga perawi-perawi lain pun ada. Hisham bin Urwah bin Zubair, beliau mengambilnya daripada ayahnya Urwah. Ayahnya, nya tu siapa? Nya tu ayah kepada Hisham. Hisham bin Urwah bin Zubair mengambil dari ayahnya Urwah bin Zubair. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahawa Al-Harith ibnu Hisham radhiyallahu anhu pernah, nanti kita tengok. Kita nak tengok lagi biodata Urwah bin Zubair. Kalau kita tengok biodata Hisham bin Urwah pun ulama besar, cucu ataupun cicit kepada Abu Bakar, cucu kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Sekarang ni Urwah anak kepada Az-Zubair. Ayah dia lah, ayah dia ni anak kepada Zubair. Beliau ialah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam ibn Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Qurashi Al-Asadi Al-Madani. Kunyahnya Abu Abdullah. Kalau kita tengok kebanyakan ulama ni memang ramai dia letak anak dia nama Abdullah sebab ada Nabi SAW kata nama yang paling baik adalah Abdullah. Jadi kita ni kalau ada anak ni, kalau boleh letaklah seorang. Kalau ada 10 orang anak, letaklah seorang nama Abdullah. Sebab nama yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah Abdullah. Lepas tu ramai ulama Abu Abdullah. Selain terbilang sebagai salah seorang tabi'i yang besar, beliau juga terbilang sebagai salah seorang daripada 7 fuqaha yang paling terkenal di Madinah. Paling terkenal di Madinah. Kalau kita tengok, ulama hadis tak semestinya faqih, tapi ada 7 fuqaha Madinah, antara 7 fuqaha. Fuqaha ni maksudnya pakar fiqh di Madinah, antara 7 tu dia, iaitu Urwah bin Zubair. Ibunya adalah Asma, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapanya Zubair bin Al-Awwam, maksudnya anak orang besar-besar ni. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang disebutkan secara khusus sebagai ahli syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Urwah meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, Az-Zubair bin Al-Awwam, maknya Asma bin Abi Bakar, binti Abi Bakar, dan makciknya. Makciknya adik-beradik dengan Asma, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Selain mereka, beliau juga meriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid, Ali bin Abi Talib, Sahal bin Abi Hathmah, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, Jabir bin Abdullah, Hasan Husain, Ahmad bin Maslamah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Mughirah bin Syu'bah, Usamah bin Zaid, Muawiyah, Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, Ummu Hani, Abdullah bin Umar, dan lain-lain sahabat. Maksudnya dia memang tabi'in yang banyak jumpa dengan sahabat. Ramai sekali orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Dia pula mengajar. Ramai pula orang yang mengambil daripada dia. Dia tabi'in besar lah. Urwah bin Zubair rahimahullah. Antaranya ialah Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Ibnu Shihab Az-Zuhri, Safwan bin Sulaim, Abu Zinad, Salih bin Kaisan, Muhammad bin Al-Munkadir, dan lain-lain. 4 orang anak lelakinya termasuk dalam perawi-perawi hadis. Yang tadi salah seorang lah. Mereka ialah Hisham, Yahya, Uthman dan Muhammad. Daripada 4 orang tu, Hisham lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab tu Hisham terkenal. Muhammad bin Sa'ad berkata tentang Urwah, beliau seorang perawi fiqh, banyak meriwayatkan hadis, faqih, alim, dipercayai dan teguh. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli berkata, perawi Madinah, tabi'i, fiqh, beliau seorang salih, tidak pernah terlibat dalam mana-mana fitnah. Memang pada zaman sahabat ni ada fitnah lah, pergaduhan ataupun peperangan dalam kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sendiri. Jadi dia tak terlibat dengan mana-mana fitnah. Az-Zuhri berkata, Urwah adalah lautan ilmu yang tidak akan kering. Sufyan bin Uyainah berkata, ada 3 orang yang paling alim tentang hadis. Hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha antara yang paling banyak meriwayatkan hadis, antara orang yang paling alim yang faham tentang hadis ataupun yang paling tahu tentang hadis daripada Aisyah, ada 3 orang. Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Amrah binti Abdurrahman. Menurut pendapat paling sahih, Urwah bin Zubair lahir pada tahun 23 Hijrah. Ni ada banyak pendapat lah, sebab zaman dulu ni orang tak rekod sangat lahir bila. Meninggal dia orang rekod, tapi masa lahir tak rekod sangat. Jadi tak pelik lah, ada banyak pendapat dia lahir bila. Tapi yang paling sahih adalah dia lahir 23 Hijrah, meninggal di Madinah pada tahun 94 Hijrah. Ini boleh rujuk lah, Fathul Qari semua sekali ni. Ini antara benda yang... Okay, kita ada masa lagi 5 minit ni, boleh ikut dibaca tentang seorang lagi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha secara ringkas. Kalau ada soalan nanti kita buka. Aisyah ialah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ni maksudnya mak kepada orang-orang yang beriman. Mak kita lah, kita ni kalau kita kata kita orang beriman, Aisyah ni mak kita. Dia taraf mak kepada kita. Isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah mak kita. Berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Maksudnya dah kahwin dengan Rasulullah sebelum hijrah lagi. Ketika berumur 6 tahun. Ini dalam huraian ni Maulana Asri tulis dia berkahwin ketika umur 6 tahun, mulai hidup sebagai suami isteri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas perang Badar ketika berumur 9 tahun. Ini kita terkenal lah, cerita terkenal. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau baru berumur 18 tahun. Demikianlah pendapat kebanyakan ulama. Jadi ini yang kebanyakan ulama punya pendapat, inilah dia. Dia kahwin dengan Nabi umur 6 tahun sebelum hijrah. Dia duduk dengan Nabi selepas hijrah pada ketika umur dia 9 tahun. Inilah pendapat terkenal. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia baru 18 tahun umur dia. Walau bagaimanapun, penulis iaitu Maulana Asri lebih bersetuju dengan pendapat beberapa orang tokoh ulama hadis dari Pakistan dan India seperti Al-Alamah Maulana Umar Ahmad Uthmani, Maulana Habibur Rahman Al-Kandahlawi, Maulana Hakim Nias Ahmad, Maulana Tamanna Imadi dan lain-lain. Ini ulama-ulama besar di benua India. Mereka telah menulis buku dan makalah, artikel khusus tentang umur Aisyah semasa berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka, kebanyakan berdasarkan sekian banyak dalil, pendapat yang diterima kebanyakan ulama itu sebenarnya akibat daripada satu kekeliruan. Maksudnya memang terkenal lah, memang ramai ulama yang berpegang kata kahwin masa umur 6 tahun, duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun, tapi sebab keliru saja. Keliru. Yang sebetulnya umur Aisyah sebab berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16, ada perkataan 16 tahun, dan beliau mula hidup sebagai suami isteri ketika berumur 19, ada perkataan belas.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau bukan 18 tetapi 28. Jadi perkataan dia tu adalah belas dan juga puluh. Bukannya tak ada. Ada yang tak ada. Sebut 6 saja. Sebenarnya 16. Sayyidina Aisyah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 58 Hijrah ketika berumur 75 tahun. Upacara salat jenazah Sayyidina Aisyah dikepalai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jenazah beliau kemudiannya disemadikan pada waktu malam di perkuburan Baqi' atas wasiat beliau sendiri. Ibu Aisyah radhiyallahu anha bernama Ummu Ruman. Ini mak kepada Aisyah, isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zainab binti Amir radhiyallahu anhu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah seorang fuqaha sahabat. Maksudnya sahabat-sahabat pun tak semestinya dia faqih. Sahabat-sahabat ada yang hafal hadis, sahabat-sahabat ada yang pakar dalam peperangan, sahabat-sahabat ada yang pakar dalam macam-macam lah dalam tafsir. Tapi tak semuanya sahabat yang faqih, yang tahu hukum hakam. Antara sahabat yang faqih adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau termasuk dengan dalam 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita tengok senarai sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antara sahabat tu dia termasuk dalam top 6 yang 6 yang paling ramai. 5 orang lagi sahabat lain selain beliau yang banyak meriwayatkan hadis ialah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Sebanyak 2210. 2210. Hadis telah diriwayatkan daripada beliau. 174 hadis daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 54 hadis daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim. 58 hadis diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Bukhari. Ummul Mukminin maksudnya ibu kepada orang-orang yang beriman. Gelaran ini tidak khusus kepada Aisyah sahaja, tapi dia adalah gelaran kepada semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal daripada mana gelaran ni? Kenapa kita kata isteri Nabi semuanya mak kita? Jawapannya berpunca daripada Allah SWT sendiri yang bagi tahu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama daripada bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Dan isteri-isteri Nabi adalah ibu mereka. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Itulah dia. Sebab itulah kedudukan isteri-isteri Nabi ini dikira sebagai ibu kita. Dia macam mak kita. Kedudukan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu orang-orang yang beriman. Kedudukan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu-ibu orang-orang yang beriman sebab hanyalah dari sudut kewajipan menghormati mereka sahaja, berbuat baik kepada mereka dan haram berkahwin dengan mereka semata-mata. Dia tidak melibatkan keharusan bergaul dengan mereka seperti mahram. Maksudnya dia bukanlah macam mahram kita boleh pergi masuk rumah suka-suka hati. Tak. Tapi dari segi haram kahwin saja. Anak-anak mereka harus dikahwini seperti anak-anak orang lain. Dan yang harus dikahwini dalam hukum pusaka mereka siapa macam orang lain. Dia tak ada kata oh dia mak kita dapat pusaka dia pula. Tak. 1/6 pula mak tak ada macam tu. Tidak ada sesiapa yang memusakai harta benda isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana mereka adalah ibu kepada orang-orang beriman. Jadi dia adalah ibu kita dari sudut apa? Kewajipan menghormati, kita berbuat baik kepada mereka dan haram berkahwin dengan mereka selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi itulah saja untuk malam ni. Saya nak tengok kalau ada soalan. Kalau tak ada, tak apa insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Boleh dengar ke? Ustaz macam ni, ana ada 2 soalan. Yang pertama berkenaan dengan lafaz hadatsana ni. Ada dalam hadis kita dengar ada yang meriwayatkan contohnya qala hadatsana fulan bin fulan. Lepas tu qala hadatsana fulan bin fulan. Lepas tu sampai ke perawi yang terakhir, sampai ke sahabat ataupun perawi-perawi yang lain, ada yang menggunakan lafaz an Ustaz sampai ke Nabi. Jadi soalan ana ialah macam mana kita nak nilai status hadis tu. Dan soalan yang kedua, dalam hadis kita tengok ada yang menggunakan qala hadatsana
Kemudian lepas hadatsana tu dia kata qala akhbarana, ada juga yang menggunakan dua, akhbarana ada hadatsana. Contohnya hadatsana fulan bin fulan, lepas itu qala hadatsana qala akhbarana fulan bin fulan. Adakah dia menjemakkan status hadis itu sahih ataupun hasan atau dhaif, ataupun memang tulisan dia macam tu? Macam tu juga macam soalan yang pertama tu. Dia sampai ke last kali, sampai ke perawi yang terakhir, dia gunakan lafaz an, Ustaz. Minta Ustaz tolong jelaskan sikit, kalau tak keberatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia macam ni. Tadi saya ada sebut secara ringkas. Ulama mutaqaddimin belum lagi masyhur perbezaan antara penggunaan haddatsana, akhbarana. Sebab tu kalau kita perhati tadi, daripada belah Bukhari, daripada mula lah, masa mula ni ulama kemudian ni banyak penggunaan haddatsana, akhbarana, tapi bila naik semakin tinggi ke atas tu dia dah hilang dah istilah tu, sebab ulama mutaqaddimin, ulama-ulama awal, generasi sahabat, generasi tabi'in belum terkenal lagi perbezaan istilah-istilah ni. Jadi penggunaan dalam kalangan ulama-ulama mutaqaddimin kebiasaannya dia tak kisah pun, sebut an pun boleh, sebut akhbarana ke haddatsana pun tak kisah apa-apa pun, dia gunakan sama je. Bagi dia yang penting dia berjumpa dengan orang yang dia ceritakan daripadanya tu, dan orang yang diceritakan dia tu berjumpa dengan orang yang dia dapat, akhirnya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang kedua, tentang soalan perbezaan bila ada dalam satu hadis yang sama, kita tengok ada akhbarana, ada haddatsana. Dia tak ada masalah dari segi kesahihan. Hadis tu sahih semua. Hadis yang kita baca dalam Sahih Bukhari ni sahih semua. Dia punya isunya bukan ketika kita menilai hadis ni satu, tapi kalau ada hadis lain yang menceritakan benda yang sama tapi ada perbezaan sikit, kita akan kata yang mana lagi kuat. Macam tu saja. Sebenarnya sama-sama sahih, cuma kita nak kata yang mana lagi kuat, barulah kita tengok benda-benda yang kecil ni, yang perinci-perinci yang kecil ni. Yang ni sebut haddatsana, yang ni sebut akhbarana. Jadi kita kata oh haddatsana lagi kuat, ataupun bagi pendapat yang kedua dia kata akhbarana lagi kuat, macam tu. Tapi secara umumnya sebenarnya semuanya hadis yang sama, yang sahih. Jadi itu saja, penggunaan dia dekat situ saja. Yang contohlah, saya bagi contoh lain. Kalau kita bezakan antara haddatsana dengan haddatsani, kalau ada dua hadis yang sama, isu yang sama, masalah yang sama, bab yang sama, tapi satu perawi dia cerita haddatsana, satu lagi perawi yang lain dia cerita haddatsani, guru yang sama tapi perawi yang lain. Perawi yang pertama dia kata haddatsana, perawi yang kedua dia kata haddatsani. Cerita yang hampir sama tapi dia ada beza sikit. Jadi kita nak kata yang mana lagi kuat. Jadi dalam kalangan ni, dalam kalangan ulama dia akan nilai. Ada yang kata kita akan dahulukan yang kata haddatsani, sebab haddatsani itu adalah orang yang dengar secara langsung daripada guru secara bersendirian. Jadi guru tu akan cerita kat dia lebih khusus, lebih jelas. Ada yang kata tak, kita kena dulukan yang kata haddatsana, sebab haddatsana tu guru mengajar di dalam majlis secara formal dan dia dah bersedia. Dia punya jiwa dia dah bersedia, dia punya mental dia, dan dia bagi tahu hadis tu dalam keadaan memang dia nak mengajar. Bukan dia mengajar di waktu tiba-tiba dapat soalan tu, terjah, kita katakan terjah. Jadi masing-masing ada hujah dia. Punca daripada masing-masing nak menguatkan hujah tu daripada mana? Daripada beza antara na dengan ni saja. Macam tu je. Haddatsana ataupun haddatsani. Itu saja. Penggunaan dia kat situ saja. Tapi kalau tidak ada pertikaian, sebenarnya tak ada masalah langsung, sebab dia hadis yang sahih dah. Dia memang ada hadis yang sahih. Sebab syarat hadis sahih apa? Bersambung sanad dia daripada perawi yang fiqah, macam tu. Dia punya syarat-syarat hadis yang sahih tu kan. Jadi tak ada masalah daripada asal. Bila ada perbezaan lafaz macam tu je, baru dibezakan antara haddatsana, akhbarana, macam tu. Jadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni, macam kita baca tadi, memang tak adalah amba'na sangat, sebab amba'na ni kalau ikut dia tak mengajar, dia bagi kitab saja. Tapi dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dia menekankan guru tu mesti sampaikan hadis tu. Itu sajalah, wallahu alam. Harapnya menjawab lah ya. Ada soalan kat chat ni. Okey, sama. Setelah Sayyidina Abi kahwin dengan Nabi, beliau tinggal di mana ketika berumur 16 tahun sebelum hidup bersama Nabi sebagai suami isteri. Masa tu sebelum hijrah. Bila sebelum hijrah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia belum bersedia dari segi rumah sendiri, rumah tangga ni belum ada lagi. Yang kenapa dia ada masa buffer 3 tahun tu, kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru berhijrah ke Madinah.
lepas berhijrah tu baru buat rumah, baru ada. Lepas tu barulah lepas dah kita kata settle down lah, baru dia duduk sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu duduk dengan mak ayah dia lah. Duduk mak ayah dia ataupun duduk sendiri lah. Macam tu. Wallahu alam. Okey, ada lagi soalan lain? Ustaz, anda nak share sikit lah Ustaz. Berkenaan dengan baca dengan guru baca atau kita baca tu. Bagi Ana kan kalau kita bagi guru baca tu memang kita tak berani nak tegur. Mungkin di tempat lain lah. Kadang kita baca dengan guru di tempat lain, kelas yang lain. Kadang ada guru baca silap, kita takut nak tegur. Tapi kalau macam kita baca tu, kita lebih baik sebab kadang-kadang kita baca ada salah baris, kita baca ada salah nama sahabat. Contohnya kita baca huruf yang salah, guru boleh tegur. Biana lebih prefer dan lebih suka kepada kita baca dan guru dengar. Sebab kadang kita nak tengok guru tu, kita rasa kita ni siapa kan Ustaz kan? Lebih baik bagi Ana pendapat Ana lah. Bagi kita baca dan guru dengar, guru boleh tegur. Itu pandangan Ana Ustaz, kita share saja bincang lah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Jazakumullah. Memang dua-dua pendapat ada dalam yang kita dah sebutkan tadi. Jazakumullah khair. Okay, kalau tak ada soalan lain, kita boleh tangguhkan dululah ya, kelas kita pada malam ni, perkongsian kita pada malam ni. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi meluangkan masa, melapangkan masa untuk mendengar sedikit sebanyak daripada huraian Sahih Al-Imam Bukhari daripada Maulana Muhammad Asri. Dan kalau ada kekurangan dan juga kesilapan, saya minta maaf. Kalau ada sebarang persoalan ataupun komentar, boleh tulis dalam YouTube ataupun dalam Facebook tu, nanti insyaAllah kita baca lah insyaAllah. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.